menghormati mana-mana orang, menyukakan orang, itu juga masuk di antara sebaik-baik amalan. Sambung lagi, ada lagi. Tu yang pertama. Siapa sempat catat, sila catat. Okey. Orang yang amalan yang paling terbaik mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang lain. Yang pertama. Yang kedua, okey, takshifu anhu kurbatan. Hilangkan kesusahan dia. Okey, di antara kebaikan yang kedua, amalan yang paling terbaik menghilangkan kesusahan seseorang. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni aqih. Sesungguhnya Allah berada pada orang yang menolong seseorang, maksudnya Allah tolong orang lain, iaitu orang yang menolong orang yang lain. Allah akan membantu seseorang yang membantu orang-orang yang lain. So, yang kedua adalah iaitu menghilangkan kesusahan orang. Inilah amalan yang paling terbaik. Hilangkan kesusahan orang ramai. Sahabat-sahabat, jiran tetangga, kaum kerabat. Hilangkan kesusahan mereka. Tengok adik-adik kita susah, beli baju raya bagi dekat anak-anak dia, bantu dia ketika bulan Ramadan, untuk hari raya dia orang. Maka kita bantu, ingat, kita akan dapat sebaik-baik amalan di sisi Allah. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan. Tolong lunaskan hutang seseorang. Tolong lunaskan hutang seseorang. Okey, ni 3 amalan yang terbaik ni. Saya dah sebutkan. Yang pertama, masukkan kebahagiaan pada diri seseorang. Yang kedua, hilangkan duka cita, kesulitan dia. Yang ketiga, bantu seseorang untuk membayar hutang. Bantu seseorang untuk membayar hutang. Yang ketiga, siapa sempat catat, sila catat. Okey, yang ketiga, bantu seseorang untuk membayar hutang. Yang keempat, okey, menghilangkan kelaparan orang. Okey, menghilangkan kelaparan seseorang. Menghilangkan kelaparan. So, ada 4 benda. Yang pertama, masukkan kebahagiaan, berikan kebahagiaan pada orang, keseronokan pada orang. Itu yang pertama, sebaik-baik amalan. Yang kedua, iaitu menghilangkan kesusahan seseorang, menghilangkan kesusahannya. Yang ketiga, membantu untuk membayar hutang dia, bantu dia untuk bayar hutang. Yang keempat, hilangkan kelaparan seseorang. Okey, ini 4 amalan yang paling disukai oleh Nabi SAW. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian klimak untuk hadis ini, apa kata Nabi SAW? Wali an amshi ma'a aqin fi hajatin. Kalau sekiranya aku dapat peluang untuk aku berjalan dengan seseorang untuk memenuhkan hajat orang. Hari ini ramai sahabat-sahabat kita yang memenuhkan hajat sahabat-sahabat kita yang lain, membantu mereka. Dia kata, kalau aku boleh berjalan dengan seorang hamba Allah yang memenuhkan hajat-hajat orang ramai ini, lebih ahabbu ilayya, lebih aku suka min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada aku beriktikaf di dalam Masjid Nabawi selama sebulan. Sahabat-sahabat, ada sahabat kita yang pergi duduk di Madinah 15 hari, duduk di Mekah 15 hari, pergi ketika umrah di dalam bulan Ramadan. Tak salah, baik amalan tersebut. Tapi kalau ditanya mana lebih baik dengan orang yang keluar berjalan membantu orang-orang yang susah, maka mereka itulah orang yang terbaik. Sampaikan Nabi SAW kata, aku berjalan dengan orang yang nak pergi bantu orang yang lain, mencari hajat-hajat orang yang memerlukan, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bagus tak orang boleh beriktikaf di Masjid Nabawi? Bagus sangat-sangat. Tetapi lebih bagus orang yang keluar mencari sesiapa yang susah, kemudian dia bantu. Sesiapa yang sedih, dia tenangkan orang, hilangkan kesedihan dia. Siapa yang berhutang, dia tolong bayarkan hutang. Siapa yang lapar, diberikan makanan. Maka mereka adalah orang yang paling terbaik, amalan yang paling terbaik. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, banyakkanlah kebaikan ketika bulan Ramadan. So, sebab tu saya kata minta maaf, saya tak cerita bab hukum hakam sangat berkaitan bab puasa ni, acap kali sangat. Dan ramai ustaz-ustaz yang sebut, kita sebut kadang-kala CP-CP yang macam ni, yang kadang-kala kita lupa. Mungkin apa yang saya sebutkan ni semua orang dah pernah dengar, tapi jadikan dia sebagai peringatan yang diingatkan kita selalu. Mudah-mudahan ada manfaat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Saya dah sampai ke penghujung. Saya minta maaf, saya terlupa. Sebenarnya hari ini saya ada satu program yang lain, tapi terlupa bagi masa. Tak apalah, di RTM hari ini. Baik. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jazakumullahu khairan kasira, sahabat-sahabat yang sudi bertandang, yang sudi menaik. InsyaAllah ingat
Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik orang siapa dia? Orang yang paling mendatangkan manfaat. Cikgu Faris ni, teacher Faris, di antara orang yang selalu tolong. Dia ada geng dia, geng pemuda Lembah Duyung, duk bantu orang. Cikgu, kalau cikgu baru masuk, cikgu dengar balik 2-3 minit video ataupun rakaman ni. Kami ada cerita berkaitan tentang siapa orang yang paling terbaik dan amalan yang paling terbaik. Baik, komen sikit Ustaz, kebaikan dan kebajikan yang perlu disembunyikan. Baik. Apakah kebaikan yang perlu disembunyikan? Kalau siapa buka Al-Quran pun dalam bab infak ada dua. Sirran wa alaniyah. Ada orang bersedekah dengan secara rahsia, ada orang bersedekah secara terang-terangan. Kadang-kala ada keperluan untuk sedekah secara terang-terangan ni tujuannya untuk mempamerkan ataupun nak menjadikan semua orang suka bersedekah. Contoh siapa dia? Contoh di antara tokoh-tokoh pemimpin. Dia kena tunjukkan tauladan. Contohnya alim ulama, mereka kena tunjukkan tauladan. Okey. Pada waktu yang sama, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang tangan yang memberi, tangan kanan yang bagi, tangan kiri tak tahu. Ala kulli hal, masing-masing kembali balik ke atas niat masing-masing, dan jangan sama sekali kita celupa mulut bila mana melihat seseorang yang bantu orang, kita mengatakan mereka itu riak dan sebagainya. Riak ataupun tidak, Allah sahaja yang menilai. Kita siapa untuk nak menilai seseorang tersebut? Baik. Jadi saya minta diri dulu, kebetulan